Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, kata dia, anna Sa'id bin Zaid bin Nufail radhiyallahu anhu khasamathu Arwa bint Aus ila Marwan bin Hakam wadda'at annahu akhadha shay'an min ardiha faqala Sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، أو كما قال متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وأنه رآها عمياء تلتمس الجدد تقول أصابتني دعوة سعيد وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها، أو كما قال. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang yang bernama Urwah bin Az-Zubair. Kata Urwah, seorang perempuan nama dia Arwa bintu Aus, dia telah mengadu kepada Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Satu perempuan, nama perempuan itu Arwa, dia telah mengadu kepada Khalifah masa itu, iaitu Marwan bin Al-Hakam. Arwa mengadu tentang seorang yang bernama Sa'id bin Zaid bin Nufail. Kata dia, wadda'at annahu akhadha shay'an min ardiha. Arwa pergi mengadu kepada Khalifah. Dia kata Sa'id telah mengambil tanah dia, ailikih tanah. Satu orang perempuan nama dia Arwa, dia pergi mengadu dekat Khalifah. Dia mendakwa satu orang yang bernama Sa'id bin Zaid telah mengambil tanah dia secara tidak betul. Gitu. Faqala Sa'id, ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id kata, memang dulu dia ada ambil tanah kawan. Sa'id yang dituduh mengambil tanah Arwah secara zalim ni, dia mengaku. Dia kata memang dulu dia ada ambil tanah kepunyaan Arwah. Dulu dia ada ambil, dia kata. Kemudian dia ada dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Nabi SAW kata, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila 7 aradin. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa ambil tanah orang walau sejengkal, tanah orang punya, dia kata hak dia punya. Barang siapa yang mengambil tanah orang
shibran, walaupun jengkal aja tak diambil tu. Tuwiqahu ila sab'i aradhi. Nabi SAW kata dia akan dikalungkan di tengkok dia dengan 7 lapis bumi. Tuan faham cerita dia? Satu orang perempuan nama dia Arwah. Dia pergi jumpa khalifah, dia mengadu dekat khalifah. Dia kata satu orang yang bernama Sa'id telah ambil tanah dia secara zalim. Khalifah panggil Sa'id ni mai depan khalifah. Khalifah tanya dia, betul ke kamu ada ambil tanah Arwah ni? Betul ke kamu ambil tanah dia ni? Jawab Sa'id, dia kata betul. Memang dulu saya ada terambil tanah dia. Tapi saya dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa ambil tanah orang secara zalim, Allah SWT akan kalung di tengkok dia 7 lapis bumi hak dia curi ni. Bila dia dengar Nabi SAW kata macam tu, dia bagi balik dah tanah tu. Memang dulu dia ada, dia terambil. Lepas tu bila dengar Nabi kata macam tu, dia takut. Maka dia bagi balik dah tanah tu dekat perempuan ni. Faqala lahu Marwan. Marwan khalifah yang mendengar aduan ni, apabila dia dengar aduan yang macam tu, Marwan kata dekat Sa'id ni, dia kata la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Dia kata aku tak mau dah. Aku rasa aku tak perlu dah apa-apa keterangan daripada kamu. Cukup dengan hak kamu sebut tadi. Tadi kamu sebut kata kamu ada terambil tanah dia ni. Kemudian Nabi SAW ada sebut, barang siapa yang ambil tanah orang secara tak betul, secara zalim, Allah SWT akan kalungkan di tengkok dia tanah 7 lapis di tengkok dia di hari kiamat. Dia kata bila aku dengar Nabi kata macam tu, aku bagi balik dah tanah tu. Aku tak teringin nak ambil tanah cara tak betul ni. Khalifah bila dengar penjelasan daripada Sa'id ni, dia kata aku tak perlu dah keterangan lagi. Apa yang kamu kata tu dah cukup untuk aku percaya kepada kamu. Kamu adalah satu orang manusia yang takut kepada Allah SWT. Dengan satu hadis Nabi, kamu sudah takut dan kamu sudah bagi balik tanah yang kamu terambil tu. Maka aku tidak perlu lagi keterangan lain daripada kamu. Dia jadi macam tu. Tapi perempuan ni, yang kata Arwah ni, dia tak mau nak tarik balik. Dia tetap tuduh kata Sa'id ambil tanah dia. Itu ceritanya. Walhal sebenarnya dah dapat balik dah, tapi dia tak mau tarik balik. Dia tetap nak tuduh kata Sa'id telah ambil tanah dia secara zalim. Dia nak kata juga. Faqala Sa'id, maka Sa'id yang dituduh ini, Sa'id kata dekat perempuan ni, dia kata Allahumma in kanat kadhibah fa'ani basaraha waqtulha fi ardiha. Dia pun tak ada arah dah. Memang dia tak ambil tanah tu. Tapi perempuan ni duk kata dia ambil juga. Walhal dia tak ambil sungguh. Bila dah keadaan jadi kusut macam tu, dia terambil dan dia dah bagi balik dah. Tapi kawan tu duk kata dia ambil tanah lagi. Sebenarnya pun dia tak ambil. Jadi dia pun tak ada arah dah. Sa'id ni angkat tangan minta doa dekat Tuhan. Sa'id ni kata Allahumma in kanat kadhibah. Dia kata ya Allah, kalau sekiranya Arwah ni, perempuan ni, dia menipu, dia bohong, fa'ani basaraha, ya Allah, butakan bibir mata dia, waqtulha fi ardiha, dan biarlah dia ni mati dengan kerana tanah dia sendiri. Dia sudah doa macam tu. Anda nampak? Sa'id ni duduk pada tempat orang kena zalim. Dia tak buat, orang tuduh dia buat. Pertahan diri dah. Khalifah pun dah kata dia betul dah. Tapi orang duk tuduh juga dia. Dia ni orang yang tuduh ni masih nak tuduh dia. Dia tak tahu dah nak kata apa. Dia cuma angkat tangan, dia minta Allahumma in kanat kadhibah, ya Allah. Dia kata kalaulah perempuan ni, Arwah yang tuduh kata aku ambil tanah ni, kalaulah dia ni tuduh aku sedangkan dia tahu kata dia bohong, fa'ani basaraha, ya Allah, biar buta lagi mata dia ni, waqtulha fi ardiha,
ardiha. Ya Allah, biar dia mati dengan sebab tanah dia. Qala, kata periwayat hadis ni, fama matat hatta zahaba basaruha. Rawi hadis ini yang bernama Urwah, rawi hadis ini kata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa saat ini. Perempuan yang tuduh dia kata dia ambil tanah, sedangkan sebenarnya dia tak ambil, dia dah bagi balik pun dah. Perempuan yang tuduh dia ni, fama matat hatta zahaba basaruha, dia tak mati melainkan setelah buta mata dia. Buta sungguh mata dia, buta sungguh mata dia. Setelah dia buta sekian lama, baru dia mati. Wa bainama hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufrah famatat. Dan kata rawi ini, setelah mata dia buta, dalam keadaan dia duduk berjalan-jalan di atas tanah dia sendiri, tanah yang dulunya dia tuduh kata kawan ni ambil ni. Dalam keadaan mata dia dah jadi buta, dia duduk jalan di atas tanah yang dulunya jadi rebutan dulu ni. Dalam keadaan tu, idh waqa'at fi hufrah, tiba-tiba dia terpelonok jatuh dalam satu lubang. Famatat, dan dia mati dalam lubang di atas tanah tu sendiri. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia letak di bawah tajuk bab karamatil awliya wa fadlihim. Dia letak di bawah tajuk kemuliaan para wali Allah dan keutamaan mereka. Hadis-hadis yang ada di bawah bab ini nak cerita kepada kita tentang betapa perlunya kita pelihara lidah kita daripada kata tak elok kepada orang-orang yang baik-baik seperti golongan wali Allah ini. Tak sah kata tak elok, tak sah fitnah, tak sah tuduh, tak sah celak, tak sah maki, tak sah penjatuh maruah dia, tak sah buat tak elok kepada awliya illah, kepada wali-wali Allah, kepada orang yang baik-baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Kerana kita kata telajak ke dia angkat tangan minta doa, Allah makbul doanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak hadis yang menceritakan tentang akibat buruk yang menimpa orang-orang yang berkata buruk kepada orang-orang yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kita ambil akibat. Jangan sampai kita terbabat mulut, kita terlanjur cakap kepada orang-orang yang tidak sepatutnya kita cakap buruk pada dia, kerana buruk padanya dia akan menimpa kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.